الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dimuliakan Tuan Pengurusi Masjid serta jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin hadirat, semua jemaah Jumaat yang dimuliakan dikasihi sekalian. Kesyukuran kepada Allah SWT tengah hari yang mulia ini. Yang pertamanya syukur kerana dapat sampai ke masjid yang mulia ini. Dalam keadaan Allah Ta'ala uji kita dengan Corona COVID-19, Alhamdulillah kita dapat yang namanya sehat walafiat, dapat solat Jumaat insya-Allah dengan aman, dengan damai, dengan sehat, dengan lapang dan sebagainya. Singapura tak boleh solat Jumaat, ditutup masjidnya. Sebenarnya tuan-tuan, bagaimana nak menangani masalah ini? Risau sangat. Sampai macam tercabut akidah. Tak percaya bahawa yang jadikan virus corona COVID-19 itu Allah SWT. Makhluk yang kecil halus tak dapat ditengok dengan kanta biasa, mesti dengan kanta yang tebal baru boleh nampak. Pelik. Allah Ta'ala utus senjatanya satu makhluk yang kecil, hama, zarah kecil lagi, untuk menggegarkan dunia. Pelik. Tapi ini tak pelik di sisi Allah SWT. Kerana semuanya itu kita hidup atas kudrah dan iradat dia. Kan gitu kita belajar tauhid. Kan gitu. Atas kekuasaan dia, ada ke atas kehendak dia. Kudrah Allah, iradah Allah. Sebab itu bila Allah menghendaki sesuatu berlaku, dengan virus corona semua. Jadi kita sebagai orang Islam mesti yakin bahawa ini makhluk Allah. Macam kuman-kuman lain juga, macam semut, macam yang namanya hama, macam yang namanya nyamuk. Ini semua makhluk Allah. Apa nak risau sangat? Tetapi sebagai kita itu ahli sunnah wal jamaah, disuruh ikhtiar. Kalau kita itu mencari yang namanya dikirakan penyakit, disuruh berubat. Rasulullah beritahu kita, watadawau, hendaklah kamu mencari ubat. Watadawau itu tuan-tuan, dia macam wazan tafa'ala kalau bahasa Arabnya, sarafnya, yaitu macam ta'awanu, salinglah kamu itu bertolong-tolongan. Maksudnya sentiasalah kamu berubat, mencari ubat, begitu. Tetapi kita itu kena faham tauhidnya. Bukan ubat, bukan ikhtiar itu yang memberi kesan pada Allah, tak. Allah Ta'ala itu kita sembahyang hajat, kita solat, kita ikhtiar, kita makan ubat, semuanya itu tidak memberi kesan, tidak memberi mudarat pada Allah. Sebab itu kena betulkan tauhid kita sungguh-sungguh. Minum air tidak menghilangkan dahaga, Allah yang hilangkan dahaga. Makan ubat Panadol tidak menghilangkan pening, Allah yang menghilangkan. Makan ubat
tidak menghilangkan virus yang namanya corona, COVID-19. Allah. Jadi bila kita paham itu, apa yang kita sedang harus diuji, kita akan jadi senyum. Kerana tauhidnya mantap. Tasawufnya kita bawa yang namanya sabar. Kita bawa yang namanya qanaah. Kita bawa yang namanya syukur. Kita faham tentang ini adalah ujian Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana. Kan suratul Mulk, tuan-tuan, hari-hari malam Jumaat, hari-hari itu baca sebelum tidur. Yaitu yang menjadikan hidup dan mati untuk diuji. Siapakah kita yang paling namanya bertakwa, paling terbaik takwanya. Sebab itu tuan-tuan, bila Allah Ta'ala datangkan satu penyakit, satu ujian, ini sebenarnya mudah saja bagi orang yang faham. Kerana memang Allah SWT itu sukakan kita itu, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala itu suka kita itu sentiasa bertaubat dan sentiasa membersihkan diri, menjadi orang yang tahur, orang yang bersih. Bukan hanya yang namanya luaran, tapi dalaman. Bukan hanya anggota tubuh badan luar, tapi yang di dalam, yang namanya qalbu. Sebab itu tuan-tuan, bagaimana ikhtiar kita nak menepis yang namanya corona ini, COVID-19 ini? Mudah saja. Yang pertamanya yakin, yang datangkan penyakit itu Allah. Yang datangkan mudarat itu, yang datangkan yang namanya manfaat itu Allah. Sebab itu Allah Ta'ala selalu tegur dalam Quran kepada orang yang menyembah berhala. Adakah engkau menyembah yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat? Kan gitu. Jadi kita itu menyembah Allah, dialah yang memberikan manfaat, dialah yang memberikan mudarat. Baru betul akidah kita. Kalau tak, salah itu. Kalau tak, kita ni macam orang kafir, datang penyakit kalang kabut. Bukan begitu. Sebab itu caranya tuan-tuan adalah dengan kita itu menjaga wudu antaranya, menjaga kebersihan. Ini ialah disuruh kita itu pakai yang namanya apa tu? Ubat apa tu namanya tu? Alah picit tu, dia gosok-gosok kat tangan tu. Ya, datang pula hukum. Apa hukumnya ustaz? Kat situ tu ada alkohol. Alkohol yang ada di dalam ubat gosok tangan tu, dia itu tidak najis. Boleh dipakai. Dia macam yang namanya alkohol dalam minyak wangi. Siapa ada minyak wangi yang ada alkohol tu, kalau tak nak pakai, kasih saya je, saya bawa balik. Kerana dia itu bukan alkohol asir, perahan anggur ataupun tapai dan sebagainya. Kalau itu dipakai najis, diminum berdosa, haram. Kullu muskirin haraman. Setiap yang memabukkan itu haram. Tetapi yang namanya alkohol itu alkohol kimia sensitif. Jadi dia itu boleh dipakai kerana dia bukan yang namanya perahan anggur dan sebagainya. Tetapi diminum tak boleh kerana dia beracun. Kalau awak minum, mati awak. Begitu. Tapi untuk dipakai minyak wangi itu boleh. Betul. Dulu zaman saya 30 tahun lepas belajar kat Mesir, dah hukum hakam ni dah selesai dah. Cuma kita tak biasa mungkin kat Malaysia. Jadi bila tu boleh pakai kalang kabut, padahal tak ada benda pun. Ya, jadi boleh dipakai. Nak letak dalam masjid ke letak luar masjid, itu terpulang, tak ada masalah. Kalau di luar masjid mungkin lebih elok kerana tidak mengganggu. Begitu. Masjid ni tak ada ya. Kalau contohnya kat luar sana kalau ada, jadi orang datang tu semuanya boleh jadi bersih. Jadi kalau bersalaman tak jadi fitnah. Ya, padahal bersalaman tak kisah, boleh aja. Tapi sekarang ni orang tak suka salam, dia main gini aja kan gitu. Ya, sekarang ni kan begitu. Astaghfirullahalazim. Sebab itu tuan-tuan, tengok Allah Ta'ala ajarkan kita melalui Rasulullah SAW. Dia kata apa? At-tahuru minal iman. Ya, yang namanya kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ya, an-nazafatu minal iman. Ya, an-nazafah juga kebersihan. Itu sebahagian daripada iman. Sebab itu orang Islam mesti jaga kebersihan. Ya. Jadi cara menjaga kebersihan itu Allah Ta'ala dah ajar, iaitu kebersihan anggota badan itu dengan wudu.
Wudu itu tuan-tuan, tengok bayangkan, yang wajibnya cuma 4, tapi yang sunatnya masuk koknya mula-mula basuh tangan, kan gitu. Komor-komor. Ya, jadi ini bersih. Masukkan air dalam hidung pula, disedot. Kan gitu ya. Ya Allah. Semuanya kalau orang Islam ni ngikut betul sunnah, selesai masalah. Itu tuan lupa, di dalam setiap perbuatan itu ada doa-doa. Kalau tak percaya, baca kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Semua ada doa-doanya. Ya, barulah kita nawai itu ketika tangan sampai air itu sampai ke muka, apa doanya? Kan ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allahumma bayyid wajhi yawma tabdul wujuh min awliyaik wa tasludu min adaik. Ya Allah, putihkanlah wajahku di hari diputihkan segala awliya-awliyamu dan dihitamkan semua musuh-musuhmu. Kan itu doanya gitu. Arab tak hafal, cakap Melayu aja. Ya, 3 kali. Kenapa disuruh bertiga? Kan menampakkan Islam itu sukakan bukan hanya perkara ganjil, kerana Allah Ta'ala itu witrun yuhibbul witra. Allah itu menunggal, sukakan yang ganjil-ganjil, tetapi nak beritahu bahawa kebersihan sekali itu 2 kali makin bersih, 3 kali makin bersih, kan gitu. Kemudian dia suruh basuh tangan 3 kali, kan ada doanya. Ya Allah, jadikanlah amalan aku itu diterima daripada sebelah kanan. Allahumma ati kitabi biyamini. Kalau sebelah kiri, Allahumma la ta'ti kitabi bishimali amin wara'i zahri. Ya Allah, janganlah engkau beri aku kitab amalan aku itu daripada sebelah kiri ataupun daripada sebelah belakang. Kerana kalau dapat amalan yang namanya kita itu, buku amalan itu, tangan kiri atau sebelah belakang, binasa kita, jahanam kita. Sebab itu kita nak dalam mengambil wudu itu sudah selalu kita berdoa dapatnya daripada sebelah kanan. Yamin. Sebab itu disuruh kita berkanan-kanan. Ya, minum air tangan kanan, baca bismillah 3 kali nafas. Tengok. Makan, basuh tangan kanan. Selesai, ya, bismillah, alhamdulillah atamana sukana, ya, tengok. Semuanya kan begitu kanan. Jadi kita tu bukan makan di tangan kanan, minum yang tangan kiri. Kadang-kadang kita yang tua-tua pun boleh nak beramal dengan amalan sunat yang namanya makan tangan kanan, minum tangan kanan. Kan pelik kita ni. Sebab tu namanya kita ni masih lagi gagal. Buat tuan-tuan, buat perubahan. Mesti yang baik-baik kanan, bertayamun namanya, bukan tayamum. Tayammun, yamin, berkanan-kanan. Tayamum tu tak ada air, pakai yabuk, pakai tanah, tu tayamum. Kemudian tuan-tuan nyapu. Sunatnya 3 helai. Tetapi tuan-tuan wajibnya 3 helai. Sunatnya itu seluruh. Kan gitu, air sap, basahkan semua. Kan gitu, 3 kali. Tapi kita tak buat kan? Gitu. Itu namanya tuan-tuan, ya Allah, Islam ini tuan-tuan. Ya, jangan jadikanlah rambut aku itu daripada ataunya apa itu tuan-tuan, terkena yang namanya api neraka. Kan doanya begitu. Barulah telinga. Ya Allah, jadikanlah telinga itu minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Jadikanlah aku tu daripada mereka yang mendengar perkataan yang namanya dapat firman hadis Rasulullah, kita ngikut apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Kan gitu doanya. Barulah kaki. Kalau kaki kanan, ya Allah, dapatlah aku itu melalui titian sirat sepantas kilat. Kalau kaki kiri, jangan kau ceburkan aku ke dalam api neraka ketika melintas titian sirat. Tuan-tuan tak tahu ya. Inilah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya, dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang kita itu lupa, rupa-rupanya wudu itu kalau sempurna daripada rumah kita ke masjid, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa kita setiap langkah apa yang kita buat. Hadis kan begitu. Setiap langkah itu menggugurkan dosa, yang meninggikan darjat. So itu tuan-tuan, benar kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kerana selepas kita wudu, doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat tatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Kena betul doa itu dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Quran. Dia nak kita itu jadi apa tuan-tuan? Orang yang sentiasa bertaubat. Yang keduanya, ya, orang yang sentiasa Allah menjadi tawwab, orang yang sentiasa membersihkan jiwa dan raganya. Ya, dan orang yang soleh yang ketiganya. Kan kita tu gitu. Sentiasa jadi orang yang taib. Kerana Rasulullah beritahu kita, at-taibu minan zanbi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa itu seperti tak ada dosa. Sebab itu imam sebelum duduk khutbah pertama itu dia kan ya fastaghfirullah astaghfirullahalazim kan gitu ya. Itu. Jadi kita baca doa ya supaya Allah Taala ampunkan segala dosa kita. Kita itu memang disuruh untuk membersihkan zahir dan batin. Zahir kita mandi, tengok dalam Islam ada mandi wajib. Ya, mandi wajib itu bukan hanya kita itu nak mengangkat hadas, tetapi mengangkat yang namanya kebersihan. Islam itu agama yang bersih. Orang datang haid, habis haid disuruh mandi wajib. Orang bersama dengan istrinya mandi wajib. Orang ya, beranak yang namanya darah wiladah mandi wajib juga. Kan gitu. Tengok Islam tu. Sebab itu kalau kita dah faham ini tuan-tuan, alah tak ada masalah ni. Konvit ni dengan izin Allah, jaga sungguh-sungguh agama, ikut sunnah, ikut peraturan agama, insya-Allah tuan-tuan. Orang Islam insya-Allah terjauh daripada yang namanya COVID-19 ataupun yang namanya corona. Ya, kalau Toyota Corona tak apa, dapat kereta. Ini corona lain. Jadi bila kita itu tuan-tuan dah disuruh untuk membersihkan diri, maka bukanlah yang zahir aja. Sudah tentulah kemuncaknya itu yang batin. Karena tajuk saya hari ini mengingati Allah. Bila yang batin itu sudah tentulah kita itu disuruh sentiasa ingat Allah. Barulah datang allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Iaitu siapa yang dia itu sentiasa ingat Allah ketika bangun, qu'ud, ya, qiyam, ketika qu'ud duduk, ataupun dia itu baring. Ya, baring gelimbung dia. Itu kerja kita. Jadi kita itu selagi belum boleh dapat ingat Allah dalam setiap perbuatan gerak kita, namanya kita ini belum mantap imannya, belum paham tentang tuntutan kita itu hidup dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat pada liya'buduni. Tuan-tuan boleh tengok barisnya. Itu bukan nun namanya waw jamaah, tapi nun ni tu nun wiqayah. Nak maksudnya menyembah yang namanya jin dan manusia itu hanya kepada Allah. Tu, sebab tu di barisnya ni. Tuan-tuan tengok barisnya. Bukan na. Kalau na ceritanya lain. Sebab tu barisnya nun bawah ni. Liya'buduni. Begitu. Tu bahasa Arab tu dia pelik begitu. Dan sebab itu tuan-tuan disuruh kita itu banyak mengingati Allah. Ya ayyuhallazina amazkurullaha zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah banyak-banyak, ya, pagi dan petang. Tengok lepas kita solat Jumaat nanti tuan-tuan, fa iza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tuan-tuan tak perasan. Dan apabila selesai menunaikan solat Jumaat, disuruh kita bertibaran, cari rezeki Allah, kurniaan Allah. Maka ingatlah Allah banyak-banyak. Mudah-mudahan kamu akan berjaya. Tengok tuan-tuan. Jadi sebab itulah kemuncak hidup ini akhirnya nak ingat Allah sentiasa. Bukan bermusim-musim. Masuk Rejab semangat sikit, masuk Ramadan bukan main lagi. Bukan begitu, tetapi setiap masa, sepanjang masa, setiap detik. Tuan-tuan, jantung kita itu tak pernah berhenti tuan-tuan. Bukan saya nak cerita jantung. Maksudnya, walaupun Allah Ta'ala itu kurniakan kepada kita
jasad, tapi kita tak boleh kontrol yang namanya jantung. Kita suruh dia berhenti, mati kita. Kita suruh berhenti, dia tak nak berhenti, dia jalan aja, kan pelik. Sebab itu namanya kita itu kepunyaan Allah. Kita macam kita ni, tapi semuanya kita ni sebenarnya atas kudrat dan iradat Allah. Kekuasaan dia semua menguasai kita. Ya. Jangan main-main tuan-tuan. Buktinya itu tadi tu. Jantung. Berhenti dia mati kita. Kita sudah berhenti. Engkau rehat kejap boleh tak jantung? Aku lepak lah kau asyik bergetar aja. Tak boleh gitu. Mati kita. Pelik ni. Sebab itu tuan-tuan semuanya pinjaman. Semuanya sementara. Itu kalau kita sedar diri, insya-Allah akan meningkat kita. Kerana disuruh kita itu melihat wa fi anfusikum afala ta'qilun. Allah Taala tanya kita. Dan pada diri kamu, tidakkah kamu berfikir? Saya baru nak cerita jantung aja. Belum nak cerita ya, satu saat jantung tu berapa bergerak. Kenapa begitu? Apa yang kita perlu buat dan sebagainya. Sebab itulah tuan-tuan, subhanallah. Ya. Dan yang ketiga, waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, dan jadikanlah aku itu daripada hamba-Mu yang soleh. Tuan-tuan, di dalam wuduk itu doanya berkait dengan tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatul salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah ya salihin. Tengok. Jadi kita itu dalam nak menjadi soleh, perjalanan awalnya wuduknya mesti betul. Kerana itu yang kita doa, kerana itu yang di tahiyat akhir. Dia berkait, tuan-tuan. Sebab itu kalau wuduknya tak betul, jangan harap solatnya nak sempurna. Jangan harap nak jadi orang yang soleh. Kerana itu pusingannya begitu. Sebab itulah tuan-tuan, subhanallah. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, junjungan besar kita Rasulullah SAW itu, sebab itu Rasulullah SAW dibedah. Supaya membersihkan dia punya kolbunya, jiwanya. Jadi dalam perjalanan kita mencari Allah, kerohanian mencari Allah, mesti bersihkan kolbu. Ya, bukan yang hanya di luar, mesti kolbunya tu dibersihkan. Mesti banyak istighfar, mesti banyak selawat, mesti banyak zikir, ya, mengingati Allah. Mesti banyak yang namanya benda-benda yang akhirnya nanti tuan-tuan boleh membuang selaga keladak-keladak hitam legam, karat-karat di dalam al-qalbu. Kenapa qalbu? Kerana di qalbu itu tuan-tuan, kalau betul dia, ya betul lah. Kalau jahat dia, ya setuh badan jadi jahat. Apa dia? Ala wahya al-qalbu. Ketahuilah bahawa dia itu adalah al-qalbu. Wa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tengok dalam Quran pun surah Al-Baqarah awal cerita tentang orang munafik, di dalam hati mereka itu ada marad, penyakit. Allah tambah-tambah lagi sakit hatinya, kan gitu. Sebab itu kalbu itu raja. Otak kita itu Perdana Menteri. Tengok kita, ya PM turun ganti PM, semuanya ikut cakap raja, Sultan Agung. Dia raja. Walaupun menteri pandai, tapi kena cakap dengan raja, dengar cakap raja. Tengok. Awak cerita politik aja, saya cerita tasawuf, huraian saya lain. Faham ya? Kan sekarang berlaku ni. Semuanya dengar cakap raja. Raja nak ini, raja tak nak yang ini. Kan gitu. Sebab itu raja itu mesti betul-betul kita faham tentang dia, perangai dia, nafsu dia, kehendak dia, kerana dia yang menguasai seluruh badan kita. Sebab itu mesti faham tentang bagaimana otak dan yang namanya kalbu itu, raja dan Perdana Menteri itu dapat diseimbangkan sungguh-sungguh. Baru kita boleh dapat khusyuk dalam solat. Kalau tak, Allahu Akbar, yang sini melayang, yang sini mikir lain. Sebab itu mesti diinsijamkan, mesti disamakan. Bagaimana yang kalbu bersama dengan yang namanya latifatun nafsun natiqah, ya, jiwa yang boleh berkata-kata, iaitu otak, akal. Dua ni mesti sama. Baru solatnya insya-Allah khusyuk. Kalau tak, sampai bila tak dapat khusyuk.
Ya, Allahu Akbar melayang. Perutnya lapar, ingat nasi lauk apa kat rumah ni hari ni. Kan gitu. Jadi perbahasan tasawuf juga gitu. Sebab itu tuan-tuan, ya, dalam kita ini, ya, menjalani kehidupan harian dengan ujian penyakit yang namanya sekarang ini corona ataupun COVID-19 ini, sebagai seorang Islam jangan risau sangat. Kerana kita itu kalau tak mati dengan corona, yang mati aksiden tu lebih ramai. Malaysia baru mana ada kematian lagi? Tak ada. Tak ada lagi. Baru 100 lebih yang kena penyakit. Ya, yang sembuh dah 30 lebih. Yang mati tak ada. Risau sangat kita. Sampai nak bersalam pun takut. Ya, orang kafir lah khususnya. Kita orang Islam tak berapa takut, kerana kita yakin mati itu Allah Taala punya. Ya, tak mati itu masih aksiden lagi ramai. Ya, tak mati itu masih mati yang namanya jantung, orang muda-muda jantung banyak mati. Tengah tidur pun mati terus. Ya, sebab itu jangan risau sangat. Tetapi bila kita itu tak faham, tidak belajar yang namanya mati sebelum mati, itu yang kita jadi risau. Sedangkan dalam ilmu orang tarikat Nasyabandiyah ada yang namanya mematikan diri sebelum mati. Mati dulu. Ya, hari-hari mati diri. Mematikan itu mikir tentang alam kubur itu. Macam kita tu meninggal, orang jumpa kita, buka baju kita, kemudian kita tu dimandikan, diangkat wuduk, pakaikan yang namanya tu kain kapan, orang sembahyangkan kita, bawa kita masuk kubur, liang lahat, seorang-seorang ngadap ke kiblat, dibaringkan. Kemudian ditinggal kita seorang-seorang kat dalam. Isteri kita yang cantik, yang lawa pun tinggalkan kita. Anak kita yang konon-kononnya soleh, yang semua tinggal. Ya, selesai aja malaikat mungkar bangkit datang kepada kita, apa kita nak jawab? Sebab itu tuan-tuan, tok kenali ngajar kita mati sebelum mati. Sebab itu Rasulullah suruh kita ingat mati 25 kali sehari. Sebab itu kita disuruh tuan-tuan sentiasa banyak ingat mati. Kerana mengingati mati itu, dia mengingati mati memotong kelazatan, qatu' lazat. Kita ingat mati itu, kelazatan dunia ini kita lupa. Dengan berkat kita itu ingat mati, kita ingat Allah. Kalau tak ingat mati kan, ya Allah, nafsunya itu diikut aja. Ya, na'udzubillah, berzinalah, apalah, sanalah, sinilah. Ya, zuhur 7.16 sudah 1.14. Jadi masanya terbatas. Mudah-mudahan dapat jumpa lagi untuk masa-masa datang. Kesimpulan akhirnya tuan-tuan, jangan risau sangat yang namanya COVID-19 ataupun corona. Tetapi mesti jaga kebersihan. Kerana tuntutan menjaga kebersihan itu adalah tuntutan Islam. Ya, mesti jaga peraturan yang telah diberi oleh kerajaan dan Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Dan tapi yakin kita, tauhid kita, bahawa yang beri mudarat memberi manfaat, yang dia itu penyakit virus corona itu dia boleh tersebar, dia boleh apa tu tuan-tuan? Ya, yang namanya tu pergi tempat orang tu namanya merebak, semuanya dengan izin Allah. Kerana Muhammad SAW beritahu kita, la tataharrak zarrah illa bi'iznillah. Tidak bergerak sesuatu zarrah pun melainkan semuanya itu dengan izin Allah. Jadi yakin sungguh-sungguh dengan Allah. Penyakit itu kalau dia tak datang pada kita, tak merebak pada kita, dengan izin Allah tak. Kerana dialah Allah yuhyi wa yumiit. Dia yang menghidupkan yang namanya COVID-19 itu, dia juga yang mematikan. Kerana nanti bila di akhir zaman tuan-tuan, Ya'juj wa Ma'juj, Nabi Isa, Imam Mahdi pun tak dapat nak memusnahkan. Sekali dia turun, habis semua manusia. Tetapi yang mematikan siapa? Allah Ta'ala berikan yang namanya itu ulat. Kalau sekarang ni virus lah. Bagi virus pada Ya'juj wa Ma'juj itu, dia mati sendiri. Ya, kemudian akan dimakan oleh yang ni burung yang panjang yang botak. Burung hering itulah agaknya. Yang makan nanti dia akhirnya bersih. Ya, bumi ini daripada Ya'juj wa Ma'juj.
Terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mudah-mudahan betul-betul yakin bahawa yang beri manfaat mudarat hanya Allah. Penyakit datang dan pergi, tapi keyakinan tauhid mesti sungguh-sungguh. Aku qouli hadza wa sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan sebaik kafarah wa suratul asr. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma